buat dah record lah. Okay, sekarang ni pergi dekat Telegram, pergi channel Leader Support. Okay, Leader Support kat sini penuh dengan gambar-gambar feedback team. Gambar-gambar macam ni lah orang nak. Okay. So kalau cerita pasal parcel lah. So ambil gambar ni, copy satu-satu. Copy. Contoh copy satu. Masuk dalam Facebook. Buat ni paste ni. Okay, create post. Lepas tu paste. Nak ambil gambar mana lagi? Contoh nak ambil gambar yang ni pula. Copy. Paste. Eloknya gambar macam ni letaklah 4 keping ke atas lah. Okay, 4 keping ke atas gambar. Lepas tu buat copywriting, kemudian klik post. Okay. Lepas tu buat buat post lain pula. Yang boost post tu tak payah layan lagi, tak payah usik lagi. Okay, kita buat benda yang penting dulu Okay, buat tiga dulu ke post. Lepas tu Tiara pilih lah copywriting mana yang Tiara nak guna untuk buat ads. Okay? Faham tak? copywriting ambil je dalam channel tu banyak kan? Buat copywriting sendiri itu lebih bagus. Alang-alang kita nak buat ads, alang-alang kita nak bayar, kita buat copywriting yang betul-betul berkesan. Copywriting tu mesti ada unsur suasana. Emosi. Yes. Ada suasana juga. Suasana sekarang apa? PKP. Ramai kena buang kerja. Duduk rumah. Kan? Duduk rumah tak ada buat apa. Duit makin sikit. Itu suasana. Macam Umar cakap semalam, kena ada apa? Masalah, emosi. Lepas tu kaitkan dengan isu semasa. Ya, betul. So, dia ada unsur yang macam tu. Jadi, suasana tu dia kena tahu. Suasana apa yang sedang berlaku, bakal berlaku dan tengah berlaku. So, boleh pilih lah 3 kategori suasana tu dan kaitkannya dalam copywriting kita. Lepas tu mesti sentuh emosi. Kemudian ada watak. Itu copywriting. Itu penting, itu latar belakang macam kita belajar penulisan dulu kan. Nak buat novel kan ada latar belakang kan. Latar belakang tempat, latar belakang masa, latar belakang watak. Lepas tu tema apa nak guna. Macam tu. Itu copywriting. Okay. Dan sebaiknya kita buat copywriting yang storytelling lah. Macam kita buat ayat drama tu kan, macam Omar buat ayat tu. Ayat novel. Tema tu contoh macam mana? Tema dia yang kita nak gunakan untuk copywriting kita tu lah. Kita cari agent kan tema kita. Lepas tu buatlah copywriting. Copywriting sendirilah. Kita usik-usik sikit emosi. Kamu kena buang kerja ramai. Kan? Nak beli duit, nak beli susu tak ada duit, nak beli ni tak ada duit, nak bayar sewa tak ada duit. So pilihlah masalah apa yang kita nak hurai tu, yang kita nak kritikalkan. Nak buat simpanan ke, macam tu. Tapi kaitkan dengan keadaan semasa berlaku sekarang ni lah. Keadaan semasa sekarang ni COVID kan, COVID, PKP. Okay, lepas buat copywriting tu, pastikan gambar ada lebih pada 4 lah. Lepas tu buatlah ads. Ads macam mana? Ads dia Tiara tak pernah setting ads kan, jadi Tiara kena buat Tiara masuk sini, klik dulu facebook.com/adsmanager. Ads manager. Okay, pergi dekat ads manager, kemudian pergi dekat billing dahulu. Pergi kat sini. Okay, business close ni pergi kat sini. Pergi dekat billing. Okay, tulis Billing. Billing. Lepas tu klik dekat sini, payment setting. Kemudian dekat payment setting ni, Add money. bukan add money ni maksudnya dia akan masuk duit nanti.
Yang ni boleh tengok video satu lagi tau, macam nak buat payment setting. Ada video Tuan Fai tunjuk. Ni kat sini. Add payment method. Payment. Kalau Tiara punya macam ni lah. Bila tak pernah buat apa-apa dia akan jadi macam ni. Akan masuk kat sini. Kena ambil add payment method. Add payment method. Lepas tu ambil kat sini. Debit or credit card. Yang lain tak payah lah. Yang lain ni macam location and currency ni edit dah dulu. Buat pastikan ada Malaysia. Lepas tu MYR. Okay. Kita ada online transaction. Kalau online transaction tu rugi. Nanti kalau kena kita dia tak refund tau. So kita pakai debit card je. Nanti kalau kita guna mana-mana dia akan tolak terus pada kad kita. Kita settle macam tu. Okay. So pilihlah apa dia kat Visa ke kat ni ke, tengok kat kredit, kat debit kita. So kita klik, lepas tu klik next. Pilihlah nama kad apa, kad number berapa. Kad number tu dekat nombor, dekat kad kita. Kat belakang tu kan? Nombor kita tu kan, tulis nombor dekat kad tu. Lepas tu nama kita. Nama kad tu siapa punya. Expired bila? Dia ada tarikh tak tarikh. Lepas tu CVV ni nombor belakang tu yang nombor 3 nombor tu. Lepas tu dah. Kalau dia kata ada masalah, telefon bank tu terus. Cakapkan dia saya nak buat FBX. Dan dia akan approve lah. Dan kalau boleh gunakan kad CIMB atau Maybank. Jangan guna bank Islam. Bank Islam ni ada masalah banyak. So avoid guna bank Islam. CIMB Okay. Dah siap waktu save. Kalau dah siap semua, kemudian kita akan pergi balik dekat Ads Manager. Kat sini lah baru kita akan buat ads. So kita akan create. Kita akan ambil traffic. Okay. Campaign ni kita ambil traffic dahulu. Lepas tu kita continue. Kita namakan campaign kita nama apa? Campaign kita adalah Recruit Agent. Tarikh berapa hari ni? 13 hari bulan 2. Tekan 2. Okay, Recruit Agent. Kemudian kita akan klik je next. Alright, dekat ad set. Okay, tadi campaign kan? Lepas campaign dia ada ad set. Ad set ni adalah siapakah audience kita. Kita nak tembak siapa. Inilah audience. Okay, kita akan pergi kat sini dulu traffic. Traffic kita pergi kepada website. Lepas tu dekat bahagian budget, kita ambil daily budget. Kita letak RM20. Kalau kita nak run 2 ads lah, kita buat 2 copywriting. Okay. Ataupun 1 copywriting. Kita buat RM20 untuk 1 copywriting ataupun 2 copywriting. Kita boleh letak 2 lah. Lepas tu audience. Okay, audience dia adalah kita mana? Kat sini dapat tak location ni? Okay. Location ni kita edit. Kita ambil living in this location. Lepas tu Malaysia ni kita pangkah. Kita terus pilih bandar-bandar besar. Dekat sini kan include ni kan. Wilayah tu lah. Kita ambil Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Malaysia yang ada perkataan country ni. Ataupun ambil city pun boleh. City ataupun country. Ambil city lah. So dia akan pergi kat city je, dekat bandar je. Lepas tu kita ambil bandar Johor Bahru. Baru ni place kan. So kita ambil, kita nak ambil city.
Ya, ada kotak city belakang ni. Pasang tak? Hmm. So ambil city. Maksudnya besar lah kalau kita ambil city tu. Tak, city ni maksudnya dia kecil. Kalau kita ambil negeri, contoh negeri, Terengganu. Ada country tau. Kalau country ni dia besar. Kalau kita ambil city dia kecil. Faham tak? Kalau ambil negeri, satu negeri lah dia akan fokus. Kalau kita ambil city dia kecil. Bandar tu je. Faham tak? Itu beza dia. Country dengan city. Nampak? Kenapa dia tak fokus yang country yang besar tu? Kalau kita ambil country, ni satu negeri tau. Mana lagi besar? Negeri ke bandar? Bandar lah. Oh, lagi besar bandar Lagi besar. Negeri lah. Negeri lagi besar. Sekarang ni kita nak fokus bandar. Kalau kita nak fokus bandar, kita ambil lah city. Tapi kalau kita nak fokus negeri, kita ambil negeri. So itu terpulang dari sejarah. Okay. Jelas Okay, letaklah banyak-banyak ni. Dia tak ada limit berapa banyak tempat kita nak letak. Tak ada limit. Tak je. Okay. Tapi tengoklah pula dekat sini. Potential reach ni. Potential reach. Tengok potential reach. Kalau boleh, kalau RM20 tu, bajet dia sampai 5 juta sahaja. Jangan lebih daripada 5 juta. Ni banyak ni. Tak apa. Nanti kita akan kecilkan dekat bahagian umur ni. Kita akan target umur. Kalau yang lebih jadi apa? Kalau lebih, dia tak larat lah. Tak larat. Macam himar. Yakni, apa tu himar? Keldai. Kalau keldai, kita bagi letak barang besar banyak-banyak. Dia boleh gerak tak? Ini tak boleh bergerak. Satu hari? Tak boleh gerak kan? So, letak setakat yang mampu lah. Kalau RM20 tu, potential reach kita buat 500k sampai 5 juta sahaja. Jangan lebih pada 5 juta. Untuk RM20 sehari. Jadi kat umur ni, kita pilih umur yang berduit. Umur 30 tahun sampai 40 lah. Sampai 45 ke, sampai 50 ke. Target kita. Ni je. So nampak tak? Dia dah kecil lah target dia. Sampai 4 juta je. Lepas tu genders. Kita nak perempuan ke lelaki? Perempuan lah. Nak perempuan jadi ejen. Sampai perempuan je. Nampak tak? Dia dah kecil lah. Nampak tak potential reach dia? Tadi 5,000 dah jadi 2 juta dah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Reach dia dah makin kecil. Okay. Aku tak gambar Tak gambar ke buat video ke ni? Ke buat posting? Boleh campur kan gambar dengan video? Ni nak promote ni, buat iklan konon ni. Okay. Nampak dari potential reach dia makin kecil. Okay. Kemudian dekat bahagian detail targeting ni pun kita boleh edit lah. Kita nak dia suka apa. Detail targeting. Language. Lepas tu dekat placement. Alright. Kita edit Yang automatic placement dengan manual tu maksudnya apa? Ambil gambar sekejap. Okay, sekarang tak habis lagi tau. Ni age, gender, detail targeting ni kita nak orang tu dia suka apa? Interest dia apa? Kalau kita nak biar kalau yang macam Umar letak Nuraisa tu semua maksudnya kita target Nuraisa punya follower ataupun kita target Dr. Azizan. Biasa orang bisnes kan dia akan follow Dr. Azizan lah kan. So kita boleh juga target Dr. Azizan. So nampak tak? Dia punya potential reach dia makin kecil. Jadi kalau dia kecil sangat so kita akan tambah location lah bagi besar sikit. Ataupun tambah umur lah. Umur tak payah. Umur jangan. Umur setakat itu saja. Kawasan ni sebab kita target 2 je kawasan.
Memanglah potential reach dia pun sikit. Cuba letak negeri tu banyak sikit. Kan nampak dia naik dah tu. Sampai. Okay. Lepas tu boleh masuk satu lagi. Itu kita jamal kan. Lepas tu yang kita cantikkan. Yuri. Dia naiklah balik potential reach ni. Kalau kita nak kecilkan potential reach, kita buanglah mana-mana yang kita nak tu. Ataupun accept untuk yang apa tu, ni apa, traffic kan? Apa pula? Traffic, tulislah traffic. Kita tak ni. Kita tak keliru. Okay, ni traffic lah. Nanti dekat engagement nanti kita pilihlah si fullback pula. Ni. So yang ni kita buang si fullback. Si fullback ni nanti kita ambil accept yang kedua. Untuk engagement. Okay, so nampak 2 juta kan. Dan yang ni biar. Lepas tu dekat language ni kita ambil Malay sahaja. Okay, placement ni maksudnya kita nak iklan kita tu keluar dekat mana? Dekat Facebook ke, dekat IG ke. Tapi kalau kita nak, kita fokus pada Facebook sahajalah. Kita ambil Facebook je, yang lain ni kita antik. Okay, ambil Facebook, news feed sahaja. Yang lain ni kita antik. Okay, semua kita dah antik. Okay, nampak tak? Dekat placement ni kita ambil Facebook sahaja, dekat newsfeed sahaja. So dia akan keluar dekat Facebook newsfeed sahaja. So nampak tak dia punya potential reach tu pun makin turun. Yang ni 1 juta. Lepas tu link click. Dah. Klik je next. Kemudian ni iklan apa kita guna? Kita type lah. Contohnya iklan tu kita pakai gambar pastel. Kita nak gambar pastel. Kita pilih lah page apa yang kita guna tu. Kemudian dah buat semua. Add setup ni. Dekat bahagian add setup, kita ambil use existing post. Apa maksud use existing post ni? Post yang kita dah create tadi lah, copywriting ke? Yes, post yang kita dah post dah dekat kita punya walls. Jadi apa yang perlu kita buat adalah select ke create? Select lah. Select lah. So kita pilih lah post mana yang kita nak guna tu. Nampak? Post mana yang kita nak guna. Post ni. Lepas tu kita pun continue lah. Kita akan keluar lah iklan kita macam ni. Iklan kita. Kita dah siap. Dah siap kita pun klik publish. Siap lah. Senang je. Okay, dah siap dah iklan traffic kita. Dah siap iklan traffic. Kita buat iklan apa pula? Iklan engagement engagement pula. Tapi pastikan jangan klik kat sini. Sebab sekarang ni kita berada dekat bahagian ads.
kita kena create kat bahagian mana? Campaign ke asset ke ads? Campaign lah. Yeah. Pergi dekat bahagian campaign. So pergi dekat campaign dahulu baru kita create. Pertama tadi create campaign traffic. Sekarang kita nak create campaign engagement. So create engagement. Tulis engagement. Tarikh berapa? 13 bulan 2. Dah saja. Okay, kemudian kita pun klik next. Lepas tu tulislah asset name kita apa. Asset name tu apa? Kita target mana, negeri mana. Contoh kita tulis target satu Malaysia. Tulislah Mat Y, umur 30 sampai 50, interest seafood bites. So bajet kita RM20. Maksudnya sehari kita akan belanja RM40 lah sehari. Kalau kita jalankan 10 hari, maka kita akan belanja RM400. Setiap hari kena renew. Dia renew, dia akan gerak je. Lepas tu kalau kita tak nak dia gerak dah, macam kita nak dia 10 hari je. Off lah. Okay, so dekat awal ni buatlah speed test dahulu. Tengok copywriting kita tu berjaya ke tak. Okay, sekarang ni tengok kita buat daily budget RM20 kan. Tapi satu iklan. Kalau satu iklan ni buat RM10 pun boleh. RM10 pun boleh satu iklan. Nampak tak? Nampak tak? Jelas tak budget ni? Kalau kita satu je copywriting, buat RM10 je lah. Jadi kalau kita ada 2 ads, nanti kalau kita buat 2 ads bawah ni, dan satu lagi ads, kita buat RM20. Okay, dekat audience ni macam biasalah, letaklah location mana kita nak ni, umur berapa. Okay, jelaslah kat sini kan, placement apa. Lepas tu klik next. Page apa. Dan pakai use existing post, kita select lah post yang sama. Post yang sama tadi lah kita guna. Lepas tu kliklah publish. Right? Okay, dah siap nanti. Pergi kat campaign balik. Dah siap nanti. Dia akan pergi ke sini lah. Dia akan, warna dia akan jadi biru tau. Biru ke hijau. Macam tu lah. Hijau warna dia. Kita post benda tu lah. Itu maksudnya kita dah post lah. Kalau kita nak off, kita klik kat sini. Tekan tolak dia jadi off lah. Sekejap tadi kita sekejap. Okay, kalau kita on dia macam ni tau. Nampak tak? Ni kalau kita on. Kalau kita nak off, kita klik macam ni. Dia off lah ni. So dia dah off. Kalau on, macam ni. Dah off. So soalan dia, bila kita nak on kan kita punya iklan, kita on kan dia pada pukul 12:30 malam ataupun pukul 4 pagi. Kenapa waktu tu? Sebab Facebook dia akan optimize, dia akan ikut masa 24 jam. Okay. Maknanya kalau kita buka pukul 4 pagi, dia akan sampai 4 pagi dia kan? Bukan. Dia kira 24 jam tu daripada pukul 12:30 malam sampai ke 12:30 malam hari ni. Contohnya 12:30 malam tadi sampai 12:30 malam nanti. Itu dikira 24 jam. Jadi kalau kita hari ni kita nak on ads pada pukul 9 pagi, so kita dah rugilah daripada pukul 12:30 malam sampai pukul 9 pagi tu kita tak on. Kita kira bazir lah. Faham tak? Jadi kalau nak on, kita on 12:30 malam ataupun pukul 4 pagi. Sebab pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi tu biasa orang tidur kan. Ayalah on lagi situ. So kita on lah pukul 4 pagi ataupun 5 pagi. Bawa lah kepada 5 malam nanti. Dia akan dikira sebagai 1 hari. Jadi akan charge lah. Kalau kita buka awal, tak boleh. Macam sebelum kita tidur tu kita dah on siap-siap. Pukul 11. Jangan tak dengar apa mak cakap ni.
Kan, Stella tak dengar ni. Mak tengah cakap ni, mak tengah cakap pasal pengiraan dia ni. Bagi perhatian. Bajet RM20 sehari. Sehari tu dikira 24 jam. 24 jam tu daripada 12.30 malam 13 hari bulan 2 sehingga 12.30 malam 17 hari bulan 2. Kira 12.01 AM. AM tu maksudnya tengah malam. Okay? Daripada 12.01 minit AM 13 bulan 2 lah maksudnya. Sehingga 12.30 malam 13 bulan 2. Masuk je 12.01 minit AM dia akan bertukar hari 14 hari bulan 2. Betul ke tak? Betul. Kau boleh faham bajet tu 24 jam tu daripada pukul apa dikira? Faham. Jelas tak bajet tu 24 jam tu dikira pada pukul berapa? Dah pukul 12.01 minit. Jadi kalau Tiara on pukul 9 pagi 13 hari bulan 2, okay? Cuba bayangkan daripada 12.01 minit AM sehingga 8.59 AM tu. Berapa dah masa yang Tiara dah bazir? Jam dah bazir masa. Sebab dia dah kira tau kat sini tau. Tapi kita tak iklan buat waktu ni. Waktu ni kita tak iklankan pun. Tapi duit kita dah berjalan dekat sini. Sebab kita baru on pukul 9. Jadi bila kita on pukul 9, duit kita tu dia macam dia tak optimize betul-betul. Rugilah kat situ. Rugilah kat sini. Sebab tu lah waktu terbaik untuk post. Terbaik kita nak run ads tu. Run ads tu maksudnya ni hijaukan dia Post. ni. Run ni menghijau ni adalah 12.01 AM ataupun pukul 4 pagi. Sebab apa? Kenapa 4 pagi pula? Sebab mungkin pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi tu orang tidur. Orang tak tengok. Jadi macam rugi juga kalau dia berjalan pun. Jadi waktu terbaiknya pukul 4 pagi lah. Okay. Jadi biar dia optimize 1 hari. Optimize 1 hari. Baru dia guna duit kita tu dengan baik. Baru dia guna duit RM10 tu dengan baik. Okay, faham tak kat situ? Soalan. Setakat ni tak ada soalan lagi lah. Jelas dah bajet. Okay, itu saja pasal bajet. So, kita run selama 3 hari, kita tengok berapa yang masuk. Kalau kata 3 hari tu tak ada orang masuk, maka kita off je lah campaign tu. Maksudnya kita punya copywriting kita tu ada problem lah tu. Orang tak suka. Kalau orang masuk, dia keluar dekat WhatsApp. macam kita tak tahu ada orang masuk ataupun tak masuk. Tengoklah berapa lead kita masuk tu. Berapa yang WhatsApp kita. Kalau kita nak tengok berapa like pun boleh Boleh? Sebab kita dah post dekat wall kita. Mana? Kalau kita tengok orang like, kita tengok. Ya. Kita pergi kat page kita tengok, ada berapa orang like. So dekat sini dia akan tunjuklah berapa reach, orang engagement. So kita nampak ada 14 orang like, ada 19 komen, ada 3 share.
699 reach ni maksudnya dia dah pergi dekat 699 orang. Yes, betul. Tu berapa orang yang Engage tu maksudnya orang berhenti dah baca. Lepas tu kita nampak lah. Berapa orang komen. Lepas tu tengok berapa orang masuk. Kalau perform maksudnya kita teruskan je lah iklan tu. Tapi kalau tak perform, tak ada orang like, tak ada orang ni kan, ada orang message pun maksudnya iklan tu tak perform. Jadi kita off je lah. lepas tu buatlah iklan baru. Buatlah iklan yang baru pula. Okay, jelas. Boleh faham? Itu sahaja. Okay. Jadi hari ni Tiara buat copywriting dah dulu. Lepas tu nanti share dengan copywriting. Okay. Okay? Okay, thank you. Nanti nak dia punya record. Nak tengok balik. Okay, boleh. Lepas ni kita akan bagi BOP tu. Jadi bila prospek tu BOP tu apa? Semalam tu cakap BOP. Bila customer message nanti, bila agent, prospek agent tu nak jadi agent, Tiara bagi. Okay. Ni BOP kita. Oh, ni BOP. Nanti kita akan bagilah. So korang akan bagilah BOP ni dekat prospek agent tu. Dia akan bantu dia tahu lah kalau dia kata dia nak, dia nak join sekarang. So ni letak link Tiara, macam tu je. Dah settle. Lepas tu kita bagilah punya strategi kita tu kan, siapa yang grab waktu sekarang akan dapat sekian tu dapat fast action bonus, itulah nak bagi free gift ke, price bonus ke. Nama penuh BOP tu apa? So sekarang ni macam Tiara, apa strategi Tiara nak buat? Nak bagi apa dekat agent tu yang nak join yang terawal tu, nak bagi apa? Nak bagi ebook dulu. Macam mula-mula tahun awal kan kita bagi